Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin wal hadi ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna al-ilma wal fahma wal aqla wal hikmah birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan rahmat, atas kurniaan kasih sayang. Setiap orang yang Allah sayang, maka Allah akan berikan kebaikan. Setiap orang yang Allah kasih, maka Allah akan dorongkan kepada kebaikan. Dan setiap hamba-Nya yang Allah benci, maka Allah akan halang daripada mendapat kebaikan. Ini yang paling kita takut, kerana apakah kita ini berada dalam kebaikan atau kita dihalang daripada berbuat baik. Majlis ilmu ataupun majlis-majlis yang mengingati Allah, terdapat di dalamnya satu perkara yang disebut oleh Nabi adalah sakinah, ketenangan. Manusia kadang-kala dia mencari ketenangan bukan pada tempat yang betul. Manusia dia mencari ketenangan tidak pada perkara yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat kita gelisah, saat kita resah, maka selalulah hadir di dalam majlis yang mengingati Allah. Saat kita berada pada jalan yang buntu, saat itu kembalilah kepada Allah dan selalulah berada di dalam majlis ilmu dan majlis zikir. Kerana kita akan dipimpin semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam majlis ilmu dan majlis zikir ini terdapatnya hidayah dan taufik, terdapatnya petunjuk yang tersembunyi. Walaupun kadang-kala kita rasa kita duduk di dalam majlis ilmu itu, kita tidak mendapatkan ilmu. Tetapi ada rahsia di dalam majlis ilmu dan majlis zikir itu. Kita sentiasa dipimpin. Kerana apa? Kerana orang yang di dalam majlis ilmu ini di dalam rahmat. Dan di dalam doanya malaikat. Di dalam salawatnya malaikat. Salawat ini jika daripada manusia dan jin dinamakan doa. Dan jika ia datang daripada malaikat dinamakan istighfar. Maka orang yang menuntut ilmu ini mendapat istighfar daripada malaikat, yakni salawat daripada malaikat. Dan orang yang salawat daripada Allah itu namanya rahmat. Sebab itu siapa yang berselawat kepada Nabi sekali, maka dia mendapat selawat daripada Allah 10 kali. Bermakna dia mendapat rahmat Allah sebanyak 10 kali rahmat. Kebaikan itu kita tak tahu di mana bentuk kebaikannya. Rahmat ini kebaikan. Kita tak tahu apa kebaikan yang Allah nak bagi kat kita. Tetapi manusia ini kadang-kala dia ego. Dia ambil jalan sendiri. Dia kata dia tahu. Dan sebenarnya Allah dah tunjuk dah jalan kepada kita. Kalau kita nak dapatkan kebaikan dan rahmat, begini jalannya. Saya selalu ingatkan diri saya. Cuba kita renungkan lafaz azan itu sendiri. Lafaz azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sunat jawab, Allahu Akbar. Tak ada kalimat lain. Asyhadu an la ilaha illallah. Dijawab, diulang semula. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ulang balik. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
sampai dua kalimat yang di tengah. Hayya 'alas salah. Kita tak ulang hayya 'alas salah. Apa yang kita jawab? La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ni kita kena belajar ni tuan-tuan. Bukan sekadar dengar azan. Cerita azan ni kena belajar. Cerita azan ni kena belajar. Supaya kita belajar kitab Tanwirul Qulub ini, supaya kita yakin dengan Allah. Dapat menghilangkan tadbir dan ikhtiar ini bermaksudnya kita percaya bulat-bulat dengan dia. Tak ada sikit pun keraguan. Jadi azan ini yang kita dengar selalu, orang azan dah. Maknanya bila azan saja kita yang kita ambil tahu dah masuk waktu sembahyang. Allah ajar kita di situ ada ilmu kehambaan. Ilmunya bila sampai kepada hayya 'alas salah, marilah sembahyang. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Aku tak ada daya dan upaya, ya Allah, tolong pimpin aku. Jadi sebab itu tak semua orang tahu boleh sembahyang. Tak semua orang pandai boleh sembahyang. Tak semua orang ada masa boleh sembahyang. Tak semua orang sihat boleh sembahyang. Sebab jika tidak dipimpin oleh Allah, tidak diberi hidayah dan taufik, tidak diberikan quwwah, kekuatan, kita tak mampu sembahyang. Maka kita sedar bahawa aku ni hamba Allah. Aku ni hamba. Tapi tatkala la ilaha illallah, aku kena tahqiq la ilaha illallah. Aku tak boleh cakap benda lain. Bila disebut Muhammadur Rasulullah, kena sebut Muhammadur Rasulullah. Kita tak boleh bersalah-salahan dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Sampai kalimat hayya 'alas salah, ya Allah, aku tak ada daya dan upaya. Sampai kalimat hayya 'alal falah, ya Allah, aku nak buat apa dalam dunia ni untuk menempa kejayaan dunia dan akhirat. Jika tidak di dalam pertolongan Kau, aku tak mampu. Sebab itu kita ingat bahawa kita boleh buat sebab aku nak buat. Tak, tuan-tuan. Saya dapat datang di surau tuan-tuan atas pilihan Allah dan kehendak yang baik daripada Allah. Tuan-tuan dapat datang pada malam ini atas pilihan dan kehendak yang baik daripada Allah. Saya selalu bercakap, jika Allah tak pilih kita dan Allah tak mahu kita, lepas itu kita dengar, may yahdillah fala mudhillalah wa may yadlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah nak bagi hidayat, nescaya dia tidak akan disesatkan, dia tidak akan diselewengkan, dia tidak akan digelincirkan. Tapi siapa yang Allah nak digelincirkan, siapa Allah nak gelincirkan, nescaya Allah tidak akan datangkan hidayat. Walaupun kita tahu, walaupun kita mahu, tapi kita tak dapat. Dia beri satu sebab untuk kita lari daripada hidayat itu sendiri. Diberikan sebab. Sebab itu, kita ini tuan-tuan, kita kena sedar yang aku ni lemah. Kalau Allah tak bantu aku, jika tidak ada pertolongan daripada Allah, dan aku tidak boleh mengangkat dua tangan ini untuk melakukan takbiratul ihram. Saya selalu ulang perkara ini. Ketika sampai Allahu Akbar, kita tidak ada khilaf lagi. Kena menyatakan Allahu Akbar. Sampai la ilaha illallah. Nampak tak tuan-tuan? Guru saya beritahu apa? Sebenarnya dalam azan ini ada ilmu, dia kata. Saya tanya dia, ilmu apa dia kata? Ilmu perjalanan seorang hamba kepada Allah. Cerita daripada alam ruh, alam rahim. Sampailah kita nak mati sampai ke akhirat. Tapi saya tak buka cerita ni lah tuan-tuan. Saya usik sikit. Nanti tuan-tuan tanya saya pula. Awal kalimat azan itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Siapa yang beriman kepada Allah tidak mengikut akan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak selesai. Tapi tetap beriman. Dan siapa yang ingin beriman kepada Allah mesti melalui dua syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila sebut tentang iman, apa itu iman?
iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa amalun bil arkan. Maka kesempurnaan iman supaya lepas daripada neraka Allah, wa amalu bil arkan ini. Jika dia beriman, dia ikrar dengan lidah, tetapi dia tidak membenarkan dengan hati, golongan ini dinamakan golongan munafiqun. Dia ikrar saja, dia syahadatain, tetapi dia tidak membenar, dia tidak ada tasdik pada hatinya, dia tidak membenarkan akan Allah dan Rasul. Ini golongan-golongan munafiqun. Saat dia berikrar dan dia bertasdik, pada ketika itulah ia ini mukmin dan ia ini muslim. Ketika ia beramal wa amalul bil arkan, saat itu ia lepas daripada fasikun. Sebab orang yang beriman tidak melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang muslim, saat itu dinamakan fasik. Maka orang fasik ni, wa ammal lazina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu azaban nar allazi kuntum bihi tukazibun. Ujung azan ni dah tak ada, dah ulang balik. Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Selepas daripada hidup ini tidak ada syariat lagi. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Laksanakan syariat Allah sampai waktu hilangnya syariat. Mana hilangnya syariat? Kematian. Mati tak ada semayang, mati tak ada puasa, mati dah tak ada zakat, mati dah tak ada haji, mati dah tak ada senyum, mati dah tak ada sedekah, mati dah tak ada buat baik dengan orang, mati dah tak ada semua tuntutan syariat. Maka berbuatlah, beramallah dengan syariat sebelum datangnya kematian. Bersedekah sebelum datang kematian, semayang sebelum datang kematian, baca Quran sebelum Allah. Lepas itu Nabi kata, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Cukup dengan mengatakan la ilaha illallah, saat kita menamui Allah, dakhala al-jannah, kata Nabi, masuk syurga. Ini azan. Ya. Bukan sekadar kita dengar azan. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Bukan itu je. Ketika dengar hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, ya Allah, lemahnya aku ni, ya Allah. Lemahnya aku ni, ya Allah. Tak ada daya sungguh aku ni, ya Allah. Lemahnya, ya Arhamar Rahimin. Ini orang yang tahqiq imannya. Ini orang yang disebut oleh Allah dalam Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Baik itu dalam satu hadis disebut, nak jaga benda akidah ini, Nabi suruh perbanyak surah Al-Ikhlas. Baca surah Al-Ikhlas untuk menghilangkan syubhah, menghilangkan keraguan. Banyakkan baca surah Al-Ikhlas. Sebab itu ulama-ulama tasawuf ini dia suruh kita banyakkan membaca tahlil ini. Tahlil supaya kita perbaharui syahadah. Sebab itu dia suruh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah berapa hari kita tak sebut la ilaha illallah. Kita sebut dalam solat ni. Kita sebut la ilaha illallah ini dalam solat. Berapa ramai jika mana orang yang tidak solat, maknanya dia telah meninggalkan kalimat la ilaha illallah. Sebab itu saya katakan, kenapa kita mengaji? Ni jalan. Kenapa kita mengaji tauhid? Ni jalan. Kenapa kita mengaji fiqh? Ini jalan. Kenapa kita mengaji tasawuf? Ini jalan.
Berapa lama saya dan tuan-tuan tidak menyebut kalimah itu? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah dalam hati. Sehingga pegangan kita menjadi kukuh, menjadi kuat. Betul-betul lah kita ni tak berubah langsung. Dan kita tak akan ambil agama selain daripada agama Allah. Sebab iman kita telah teguh berpegang dengan Allah dan dengan Rasul. Itu Allah sebut dalam Quran. Siapa-siapa yang mengambil selain Islam sebagai agamanya, falai yuqbala minhu, Allah tak terima. Baik, tuan-tuan. Kita sambung kitab kita. Allah. Dan yang keenam, sebab dapat engkau meninggalkan tadbir itu, mengetahui engkau bahawa adalah engkau itu dalam negeri jamuan Allah Ta'ala. Kenapa kita hati tak susah? Sebab kita berada dalam negeri anugerah Allah. Kalau kita pergi rumah orang kenduri, kita risau tak pasal makan? Tak risau dah tak pasal makan. Sebab kita duduk tempat makan. Jadi kenapa kita nak risau tentang rezeki ini? Sebab kita bersama dengan yang maha pemberi rezeki. Lalu kita tanya, kenapa rezeki aku ada masalah? Jangan tanya Allah, tanya kita. Apa sebab yang menjadikan rezeki itu terhalang? Tanya kita. Nabi sebut dalam hadis di antara salah satu sebabnya dosa. Ini salah satu sebab. Kenapa masalah tak pernah berhenti? Salah satu sebabnya dosa. Sebab orang yang berdosa ini dibalakkan oleh Allah dalam hatinya kegelisahan dan keresahan. Jangan tengok, saya selalu sebut, jangan tengok semayang saja. Kalau tengok semayang, kita selesai. Jangan tengok puasa selesai. Tengok hablum minan nas tu juga. Tengok sombong kat sini. Tengok sombong kat sini. Saya tuan-tuan macam ni. Saya kalau selalu cerita pasal sombong ni, saya tak usik sombong orang kaya, sombong orang ni. Saya suka usik sombong mak ayah. Sombong mak ayah. Kita sombong tempat kita sebagai seorang ayah, langsung kita tak nak terima apa pandangan anak kita. Sebab kita kata kita cakap aku putus. Hitam putih cakap aku. Sebab aku ayah. Agak-agak kalam tu kalam sombong ke kalam tawaduk? Nabi Ibrahim ketika dia beritahu Nabi Ismail, wahai Ismail, aku mimpi, aku sembelih engkau. Apa perbuatan Nabi Allah Ibrahim? Fanzur mazata. Apa pendapat engkau, wahai Ismail? Kita tak sebagai seorang ayah, kalau kita kata kemudian Nabi Ismail cakap apa? If'al ma tu'mar. Buatlah. Kalau itu perintah Allah, ayah buat. Tempat seorang ayah ni, tempat seorang suami. Bila kita boleh terima pandangan isteri kita? Sebab kita kata suami. Kalau tak nak dengar, cakap saya awak ahli neraka. Kalau awak tak dengar, cakap saya awak nusus. Kalau tak ada ke tuan-tuan, tempat kibir yang tersembunyi di situ. Saya tak bercerita tentang hukum tempat seorang suami. Saya tak cerita-cerita. Saya cerita kenapa saya jadi macam tu. Yang tu saya cerita. Kenapa aku jadi macam tu? Kenapa aku tak boleh buang sombong yang ada dalam hati aku ini? Kenapa aku tak boleh menjadi seorang laki-laki yang baik seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul? Nah, Nabi kata begitu, tuan-tuan. Nabi suruh macam tu. Baik dengan ahlinya. Ini yang diperintahkan oleh Nabi. Bukan saja-saja kita perlu buat.
yang ada perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya nak sebut begini tuan-tuan. Kalau Nabi suruh kita lawan, macam mana? Agak-agak boleh masuk syurga tak? Kita kata kita sayang Nabi. Tapi Nabi suruh kita lawan. Banyak benda yang Nabi suruh kita lawan. Petang tadi, lepas saya bercerita dengan anak-anak saya, anak-anak angkat saya ni kan. Saya kata, besok kalau kita dah masuk syurga, ada satu perkara yang ada pada ahli syurga ni, penyesalan. Kita duduk syurga bawah, kita tengok orang syurga atas. Allah, kenapalah dulu masa hidup aku tak sungguh-sungguh buat baik. Kalau tak aku boleh duduk lagi syurga yang paling tinggi. Kenapalah? Tidak tuan-tuan? Iktibar dalam dunia macam tu. Kenapalah aku buang masa ya? Masa hidup ni. Kalau tak aku boleh, aku boleh duduk syurga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok nikmat yang orang lain dapat. Kita duduk bawah tuan-tuan. Kita duduk syurga yang bawah. Kita tengok orang lain duduk syurga juga. Kenapalah dulu aku masih hidup aku tak sungguh-sungguh. Kenapalah masih hidup dulu aku tak betul-betul. Kenapalah masih hidup dulu aku tak. Masa tu tak boleh menyesal lah. Tak bolehlah nak menyesal. Nak menyesal apa lagi tuan-tuan? Nak menyesal sekarang. Sebab itu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ketika badan dia ni macam sakit. Rasulullah tanya, kau sakit ke tak? Kenapa badan kau kurus? Dia kata apa? Ya Rasulullah, aku ni siang malam pagi petang aku fikir. Apa yang kau fikir, kata Nabi? Kalaulah aku ni masuk syurga, dia kata. Tapi kau tak ada. Buat apa yang aku masuk syurga, dia kata? Nampak tak tuan-tuan? Sebab dia tak nak menyesal. Kalaulah aku masuk syurga, kau tak ada, Nabi. Apa guna aku masuk syurga, kau tak ada? Apa nikmat lagi syurga? Kalau kau tak ada, nikmat apa lagi yang aku boleh dapat dekat sana? Kemudian dia kata apa lagi? Jika aku masuk neraka, lam araka abadan abada. Aku tak boleh tengok engkau dah. Maka ketika Nabi kata, wahai fulan bin fulan, engkau sama-sama dengan aku. Baru dia senyum, tuan-tuan. Ini sebenarnya. Sebab itu kenapa kita sungguh-sungguh kena buat baik. Bersungguh-sungguh kita gunakan masa kita untuk kebaikan. Supaya kita boleh dapat nikmat syurga yang sebenar-benarnya. Apa nikmat syurga sebenar-benarnya? Ada orang yang tuan-tuan, di sana, dua sifat ni tak tinggal. Apa dia? Satu doa, dua malu. Ahli syurga berdoa kepada Allah. Ya Allah, boleh tak kami tengok wajah Engkau? Ada yang dapat melihat wajah Allah setiap hari di syurga. Ada yang dapat seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Ada yang seumur hidupnya sekali. Ini ahli syurga, tuan-tuan. Kerana kata Abu Lis Al-Thammarqan, di antara hari raya orang mukmin apabila ia dapat menatap wajah Allah Rabbul Izzah. Allah. Kita dah masuk syurga dan orang lain dapat bersama-sama nikmatnya dengan orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, tapi kita tak dapat. Kita minta dan kita minta. Inilah masanya kita, masa dia. Ya. Sungguh-sungguh lah. Saya sungguh-sungguh, tuan-tuan sungguh-sungguh. Ya. Ini taklah Muharram. Betul. Safar. Betul Maulid. Maulid.
Rabiul awal, Rabiul akhir. Dah rejak balik. Dah rejak balik. Dekat dah tuan-tuan ni. Rejab, Syaban, Ramadan balik. Sekejap aja. Dia lalu tu sekejap. Dia pergi tu sekejap. Saya buat apa, tuan-tuan buat apa? Saya buat apa, tuan-tuan buat apa? Dan dia datang itu terlalu laju zaman ini. Saya buat apa? Tuan-tuan buat apa? Saya kena tanya diri saya dan tuan-tuan kena tanya diri saya. Apakah aku akan menyesal besok di yaumul akhirah? Apakah aku akan bahagia di yaumul akhirah? Jangan kata orang duduk dalam syurga tak menyesal. Dah duduk dalam syurga pun menyesal lagi. Betul Allah sebut, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Baik. Ni kalau saya salah tolong betulkan ni, sebab saya tahu dalam surah ni ramai orang alim. Ada di kalangan ustaz, yang guru kita, tolong betulkan. Kalau cakap saya salah, sebab saya tak nak saya berterusan dengan salah. Sebab saya mengaji tasawuf ni lain pada orang lain, tuan-tuan. Sebelum saya mengaji kitab, saya tak macam orang lain. Sebelum saya mengaji kitab, guru saya suruh saya duduk dalam sini panggil apa? Tandas, belakang tandas, lubang tandas tu panggil apa? Loji. Loji juga. Apa dia? Sampai tak tahu dah. Tempat tarik najis tu. Sebelum saya nak mengaji, guru saya buka dulu. Penuh. Tuan-tuan tahu guru saya suruh saya buat apa? Buka timba, masuk dalam. Bang, sampai sini bang. Saya ingat ni saya nak nangis. Saya tanya kenapa saya kena masuk dalam tu. Buang semua najis yang ada dalam ni sampai bersih. Tuan-tuan, sebelum saya masuk tu kata kotornya, ya Allah. Ada tahi besar-besar, tuan-tuan. Kahak kecil-kecil ni. Kahak kecil-kecil ni. Tahi. Dia hak besar ni kira zaman Nabi Adam ni tahi. Tak. Masa tu rasa kotor, rasa ni, tak. Bila saya masuk tu, baru saya tahu diri saya. Saya tanya guru saya kenapa perlu saya masuk. Dia kata sebelum kau nak kenal Allah, kenal diri dulu. Baru saya tahu. Nangis saya, tuan-tuan. Bukan saya menangis kena masuk dalam loji tahi itu, tak. Rupanya saya tak sedar diri saya siapa. Aku sebenarnya sombong. Baru saya tahu saya besar diri. Baru saya tahu saya ni baik. Baru saya tahu saya ni macam ni. Baru saya tahu yang saya ni rasa mulia. Baru saya tahu. Ketika saya masuk dalam tu saya nangis. Saya masuk dalam tu saya nangis dan saya cakap dengan Allah, ya Allah terima kasihlah. Kerana kau temukan aku dengan orang yang boleh bimbing aku kepada engkau. Kita rasa busuknya. Itulah aku yang busuk selama ini. Kita rasa hinanya. Itulah aku yang kita rasa mulia selama ini. Kita rasa kita bagus, tuan-tuan. Rupanya itulah asal kejadian kita. Min turabin, daripada tanah. Habis saya dah bersihkan, tuan-tuan. Guru saya sampai. Dia tanya saya, apa perasaan kamu? Saya jawab apa? Terima kasih, guru. Terima kasih, tuan. Terima kasih, guru saya. Terima kasih.
Dia kata saat seseorang itu ingin mendapat ilmu tetapi hatinya penuh dengan kesombongan, maka ilmu itu tidak ada tempat dalam hati orang yang sombong. Di saat engkau ingin menerima nur di dalam hatimu, nur tidak akan boleh bersama-sama dan boleh diam dan boleh berada dalam hati yang penuh dengan kesombongan, penuh dengan keingkaran. Kalau engkau nak mendapat ilmu daripada Allah, nak dudukkan nur ilmu itu dalam hati engkau, bersihkan hati engkau. Kalau engkau nak dapatkan cahaya amal saleh itu, maka bersihkanlah tempat itu. Kalau engkau nak supaya hati engkau itu diisi dengan cahaya ma'rifah, bersihkanlah bekas itu. Sebab cahaya itu tidak akan boleh duduk pada tempat yang kotor, dia kata. Kadang-kadang kita fikir, kenapa aku mengaji tak boleh? Rupanya ada sombong yang tersembunyi dalam hati. Saya saja kongsi, dan saya terima kasih dengan guru saya lah. Ya, guru tasawuf saya. Mungkin orang kata cara dia ajar murid dia tu gila, tuan-tuan. Tapi saya tak. Tuan-tuan, saya kena ni teruk, tuan-tuan. Sebab saya orang jahat. Orang lain tak kena macam saya. Saya kena teruk. Jahat sebab saya jahat. Kalau orang sekarang mungkinlah kan, cara ni tak relevan. Itu cara yang guru saya didik saya tahun 80-an dulu. Tuan-tuan tahu, salah satu, saya mesti ingat ni. Antaranya salah satu. Saya cerita, saya sedih sikit lah. Sebab saya orang jahat kan, tuan-tuan. Dia suruh saya pergi bandar. Kalau sini, bandar kalau Terengganu. Tuan-tuan tahu suruh saya buat apa? Suruh saya minta sedekah. Yang pergi Pasar Payang tu, minta sedekah, minta. Macam-macam orang kata. Badan sihat, segar, minta duit orang. Masa tu saya tahu. Tuan-tuan, luluh ni tuan-tuan hati. Kemudian tuan-tuan, saya ingat lagi. Dia kata balik, dia kata, tolong beli dekat dia 2 perkara. Saya kata apa? Tolong balik, bawa beras, bawa garam. Balik, tolong beli beras, tolong beli garam. Tuan-tuan tahu dia suruh saya pakai apa? Kain pelekat, baju pagoda, bawa 1 payung, bawa 1 kayu. Dan beras ini tuan-tuan, dengan garam ni, dia suruh saya ikat dengan kain pelekat. Dia suruh saya, macam cerita Piramli tu tuan-tuan. Dia suruh bawa. Saya lalu daripada bandar tu nak sampai ke rumah, macam-macam saya dengar. Ada orang kata orang gila datang, orang gila lalu, orang tak betul, orang ini. Saya lalu. Masa tu, tuan-tuan dengar di telinga tuan-tuan macam-macam. Dulu kita kata, kita rasa apa guru aku buat? Tapi saat kita mula melihat akan ilmu itu sendiri, barulah kita sedar bahawa jalan untuk kita tawajjahtu min haitsu syi'ta, hampir kepada Allah setelah engkau mula menyelesaikan dirimu itu sendiri. Tidak boleh terhimpun 2 cinta di dalam 1 bekas. Boleh tak tuan-tuan? Tak boleh. Kalau kita cintakan Allah, maka kena buang cinta selain Allah. Kalau kita mempercayai Allah, kena menghilangkan kita mempercayai selain Allah.
Kalau kita mahukan Allah, mahukan keredaan Allah, maka kita kena buang seluruh selain daripada keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin Allah redha kita, maka buangkan seluruh keredaan selain daripada Allah. Kalau kita nak Allah sayang kita, maka buang seluruh kecintaan dan kasih sayang selain daripada Allah. Baik, sikit lagi. Dan senya engkau duduk padanya, maka lazim atas orang yang dijamu itu tiada susah. Sebab kita duduk dalam negeri jamuan Allah. Dunia ni penuh nikmat. Yang memberi nikmat itu siapa? Allah. Nikmat apa kita nak? Sebenarnya, bila nafsu tidak selesai, ketika itu kita tamak dengan nikmat Allah. Kita nak itu, kita nak ini, kita nak ini. Ya. Tadi nak datang tadi, saya bersembang dengan Din dalam kereta. Saya kata, kadang-kadang saya duduk di rumah, balik tuan-tuan, saya duduk menangis. Saya kata, kalaulah ya, saya mampu tolong ramai orang, saya nak tolong ramai orang. Saya cakap dengan Din, saya kata betul, kalau kita ada duit, kita boleh tolong orang. Dan ramai orang yang ada duit tak mempedulikan orang susah pun. Ramai orang ada duit, dia tak pedulikan orang susah pun. Ramai orang ada duit, ketika dia nampak orang susah, hati dia mula sayang, mula tak nak lepas. Walaupun dia sedar, duit yang dia ada itu adalah anugerah daripada Allah. Dulu aku tak ada duit pun. Betul tak, tuan-tuan? Itu yang saya takut. Masa kita tak ada ni, nak tolong orang sana, nak tolong orang sini. Sebab kita dengar macam-macam kan. Orang sini susah, orang ti. Nak balik sekarang, tuan-tuan. Sekarang ni cukup ramai saya dengar. Tapi ada satu perkara saya pelik. Betul lah, tuan-tuan, akhir zaman orang tidak wayam na'un al-ma'un. Orang dah tak pedulikan orang yang perlu minta tolong. Tuan-tuan perasan tak? Sekarang kalau Sabtu Ahad, highway ni penuh. Setiap minggu. Dan setiap Sabtu Ahad ni, setiap minggu, hotel ni penuh. Tapi orang susah di keliling kita juga banyak. Betul apa yang Allah sebutkan. Orang dah tak peduli tentang orang lain. Wa yamna'un al-ma'un. Aku ingin bersuka, aku nak seronok. Walaupun aku ada harta, aku tidak pedulikan hal orang lain. Padahal Nabi ajar kita. Nabi ajar kita supaya kita cari orang susah. Supaya kita pedulikan anak yatim. Kita pedulikan mereka. Supaya apa? Sebab dalam satu hadis disebut, siapa yang mengangkat kesusahan orang lain, Allah angkat kesusahan. Siapa yang menggembirakan hati orang lain, Allah akan gembirakan hati dia. Kita belajarlah, tuan-tuan. Saya pun nak kena belajar. Sama-sama belajar, tuan-tuan. Walaupun orang bukan orang yang jauh daripada kita, paling tidak orang paling dekat dengan kita. Saya belajar, tuan-tuan belajar. Lepas itu, tuan-tuan, Nabi ni, cerita pasal Nabi ni, tuan-tuan. Nabi dalam hidup Nabi, semua Nabi fikir hal orang lain. Itu istilah umati. Nabi ajar kita supaya sentiasa memikirkan hal orang lain. Sebab itu saya kata, dalam beberapa masjid sebelum ini, Nabi dah tak ada dalam dunia 1446. Malangnya, Nabi tak ada dah dalam hati kita. Ini malang. Jasad Nabi dah tak ada dalam dunia 1446. Malangnya,
dalam hati kita semua juga telah hilangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab sifat ummati itu tak ada pada kita dah. Maka kita telah menghilangkan Nabi dalam jiwa kita. Kita telah menghilangkan Nabi dalam roh kita. Kita telah menghilangkan Nabi dalam ingatan kita. Insan yang tak pernah melupakan kita. Insan yang tak pernah tak ingat kita. Tetapi hari ini kita sedang melupakannya sehari demi sehari. Sesaat demi sesaat. Tiada susah dan payah bersediakan makanan. Kita duduk tempat jamuan, jadi tak adalah susah kita. Nak sediakan makanan, disediakan pun jamuan. Sebab jamuan tu dah disediakan. Dikatakan orang bagi Syekh Abi Madian rahimahullah ta'ala, penghulu kami, betapa juga kami lihat banyak syekh masuk mereka itu sebab ikhtiar dan usaha. Dan engkau tiada masuk yang demikian itu. Ya, orang tanya dengan Abi Madian. Kami tengok banyak guru yang masih masuk dalam usaha, masih masuk lagi dalam ikhtiar, dalam sebab. Dia gini, rezeki ni ada melalui sebab, ada tidak melalui sebab. Dia panggil tajrid. Tajrid. Bagi tempat guru kita, kadang kita tengok orang, ada orang. Saya pernah jumpa tuan-tuan masa saya pergi Indonesia, di Garut. Nama tempat itu Gunung Suci. Tempat tu tinggi, dia tinggi tuan-tuan. Macam Genting Highland. Tapi nak kena jalan tu kena jalan kaki. Kalau jalan kaki lebih kurang dalam daripada bawah tu dekat 2 jam. Kalau naik motor ada dipanggil ojek, dekat cepatlah. Bukan dalam 40 minit. Saya jumpa ada seorang hamba Allah. Saya ingat lagi namanya, Pak Idin. Dia seorang hamba Allah, seorang tua yang tak pernah turun daripada gunung itu. Tak pernah turun. Saya duduk atas sana lebih kurang dalam 7 hari. Seminggu ke atas. Jadi saya tanya dengan orang di sekitar gunung tu. Yang peliknya dia ni asma. Kalau tuan-tuan tengok macam dia punya asma. Tapi tak ada satu ubat tuan-tuan yang dia makan. Kemudian dia tak ada duit. Tapi tak pernah dia tidak makan. Saya tengok setiap pagi dalam seminggu tu tak pernah tak makan. Ini dipanggil tajrid. Orang yang mendapat akan rezeki itu tanpa melalui jalan usaha. Ada orang yang melalui jalan sebab. Berniaga, bekerja, ini melalui jalan sebab. Cerita ni sama dengan cerita Imam Syafi'i dan Imam siapa guru Imam Syafi'i? Imam Maliki. Imam Malik kan? Jadi Imam Syafi'i sebut macam ni. Imam Syafi'i kata kalau nak rezeki, nak makan kena usaha. Imam Malik kata tak payah. Sebab rezeki ni jaminan Allah. Jadi tempat Imam Malik ini maqam tajrid pada ketika itu. Tempat Imam Syafi'i ketika itu adalah maqam asbab. Nak kena usaha. Jadi ketika Imam Syafi'i kata, aku nak tunjukkan kepada engkau, kalau tak kerja, tak boleh makan. Maka Imam Syafi'i kata, aku ambil cuti hari ni. Aku ambil cuti belajar, nak pergi kerja di ladang anggur, nak ambil upah. Jadi Imam Syafi'i kerja ladang anggur, dah dapat upah anggur. Senyum Imam Syafi'i. Aku cakap aku betul. Jadi ketika Imam Syafi'i datang menemui gurunya Imam Malik, wahai guruku, betul tak? Kalau nak makan, nak rezeki, kena usaha. Imam Malik kata, betul dah tu Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i kata, ni,
aku bagi kepada engkau, wahai guru. Senyum Imam Malik. Dan Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, betul tak aku kata? Rezeki itu datang kerana jaminan daripada Allah dan tak perlu usaha. Mana tempatnya? Ketika engkau yang bekerja itu telah memberi hadiah kepadaku akan buah anggur ini, tanpa aku perlu pergi ke ladang anggur. Ada orang yang duduk tempat asbab, ada orang yang duduk tempat tajrid. Sebab itu dalam kitab Hikam, tajrid dan asbab ini adalah pilihan Allah, bukan kita tak. Prosesnya adalah ketika kita benar-benar berusaha untuk membersihkan tempat kita sebagai hamba Allah. Ini prosesnya. Itu kita tengok guru kita, dia tak bekerja, tuan-tuan. Ya, dia tak sibuk. Ya, tapi rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Guru saya semua macam tu. Ya, dia tak berniaga, dia tak ada apa, semua tak ada. Ya, tapi alhamdulillah makan, minum semua cukup. Baik. Kemudian, maka katanya, hai saudaraku, bahawasanya dunia itu Allah Ta'ala yang punya. Betul lah. Saya kata betul, tuan-tuan kata betul. Tapi sekarang ini kita sudah tersilap. Kita kata dunia ini aku yang punya. Duit ini aku yang punya. Rumah ini aku yang punya. Kereta ini aku yang punya. Pangkat ini aku yang punya. Ilmu ini aku yang punya. Kita terlupa semua ini adalah milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana yang bukan aku punya, aku pulang balik, ya Allah. Tak betul? Pada dia datang, pada dia kembar. Mana bukan aku punya, aku pulang balik, ya Allah. Aku bawa yang aku punya aja. Apa kita punya? Apa kita punya, tuan-tuan? Amal saleh. Bila kita mati, kita akan pulangkan semula benda yang bukan kita punya. Dan Allah izinkan kita bawa yang kita punya sahaja. Yang bukan kau punya, kau kena tinggalkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada dia Allah, daripada Allah lah datang segala-galanya. Dan kepada Allah lah kita kena kembali. Ya Allah, sampai sini aja. Umur 63 tahun, ya, sampai sini aku tinggal balik. Ya Allah, aku bagi balik semua. Duit aku, kereta aku, rumah aku. Isteri aku tinggalkan kat kau. Ya Allah. Anak-anak aku tinggalkan kau. Cucu aku tinggalkan kau. Ya Allah. Kawan-kawan aku, adik-beradik aku tinggalkan kau. Ya Allah. Aku bawa apa yang engkau benarkan. Yang menjadi milik aku. Yang telah engkau tetapkan. Iaitu amal saleh. Aku benarkan. Apa yang aku benarkan. Apa yang dibenarkan oleh Allah untuk kita bawa adalah amal saleh. Jangan lupa, tuan-tuan. Duit ni bukan kita punya. Sebelum kita pulangkan semula pada Allah, pulangkanlah pada Allah masa ada kesempatan ni. Ya Allah, aku bagi balik kat engkau supaya aku dapat bawa balik besok. Ya, itu dia. Tapi kalau kita tak nampak, tetap tak nampak. Zikirlah macam mana, tak nampak. Salawatlah macam mana, tak nampak. Sembahyang malamlah macam mana, tidak akan nampak kerana kita terhijab dengan hati yang penuh dengan ketamakan dunia ini. Kita terhijab dengan pemilik yang sebenar, iaitu Allah.
Saya selalu tanya, kenapa kita selawat tak ada apa, zikir tak ada apa, semayang tak ada apa. Puncanya adalah tempat takungan rahmat Allah itu sendiri, iaitu hati. Nak berhenti dah ni. Sikit lagi. Kenapa tuan-tuan selalu dengar saya cakap gitu? Nak berhenti dah. Sikit lagi. Guru saya dulu suka cakap macam tu. Saya tanya dengan dia, buat apa dia kata? Suka ulang-ulang dia. Dia kata, selalu ni syaitan ni suka tipu kita. Buat apa sekali-sekali kita tak boleh tipu syaitan? Faham tak? Waktu kita dalam majlis zikir, majlis ilmu, masa tu hak sedap nak tidur pun. Sebab apa? Majlis ilmu ni tenang. Dia sedap tidur. Bila guru kita kata, sikit lagi, kita buka mata sikit. Faham tak? Dia ngajar lagi, ngajar. Tidur mula. Lepas tu dia kata, sikit lagi. Kita buka pula. Dia kata, buat apa kita tak boleh tipu syaitan? Syaitan, dia kata, setiap hari tipu kita. Sekali-kali kita tipu pula dia. Kita main ke dia pula. Gitu. Lepas tu kalau bangun malam, ambil semayang, 2 rakaat yang pertama, 2 rakaat yang pertama, kata ulama', kalau tak silap saya, pendapat Ibn Hajar. Maka salatlah dalam keadaan yang pendek. Maksudnya baca surah pendek, maknanya jangan panjangkan 2 rakaat yang pertama. Kerana apa? Ada hadis yang menyatakan bahawa syaitan ini, ikatan syaitan itu akan terbuka selepas kita melaksanakan salat. Maka 2 rakaat yang pertama itu pendekkan supaya kita dapat terlepas daripada ikatan itu. Kemudian salat yang seterusnya, kata ulama', baru kita panjangkan. Sebab itu kadang-kadang 2 rakaat yang pertama tu kita panjangkan. Kita nak masuk 2 rakaat kedua, rasa tak gerak. Jadi lepaskan dulu ikatan itu. Maknanya guru kami kat bawah tu, main ke dia dulu. Tu. Tipu ke syaitan dulu sikit. Jadi lepas itu barulah kita mulakan. Tuan-tuan, mula. Mula. Cubalah tuan-tuan, cuba. Cuba dalam 1 tahun ni, tuan-tuan buat 1 malam, tuan-tuan semayang sunat mutlak, 1 malam cuba try. Dapat tak 100 rakaat? Cuba tuan. Mana Syam? Cuba. Kat Kabang isteri, malam ni minta maaf. Abang tak boleh tidur denganmu. Try. Allah, kuliah kulhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Try. Rasum dia. Try lah. Nabi tak suka buat. Jangan kata Nabi suka buat pula, tuan-tuan. Dia dalam berjalan nak jadi hamba Allah, ada satu perkara yang kena ada dalam proses mujahadah. Iaitu apa? Mu'aqabah. Kita kena denda diri kita. Denda diri. Untuk proses itu. Kena denda, tuan-tuan. Dia suruh denda. Denda lah. Sebab kita jahat, denda. Cubalah, tuan-tuan. Cuba denda diri kita. Seawalnya, buat 1 malam 20 rakaat. Minggu depan, try 40. Try 100 tengok. Kuliah kulhu tak lama, tuan-tuan. 100 rakaat ni dalam 3 jam lepas. 3 jam selesai. 3 jam. Cubalah. Allahu Akbar. Nanti tuan-tuan akan, tuan-tuan rasa sendirilah. Man lam yazuk lam yadri. Siapa yang tidak melaluinya, maka dia tidak akan tahu. Kalau makna asalnya, siapa tak rasa, dia tak tahu. Man lam yazuk, siapa yang tak laluinya, dia tak tahu. Macam mak kita ni lah. Dia khatam Quran seminggu sekali. Sebab dia dah lalu. Betapa seronoknya mengkhatam Al-Quran seminggu sekali.
Ada orang yang melaluinya. Salah seorangnya tuan-tuan, anak murid saya lah. Setiap malam, dia tak pernah tinggal semayang tahajud 8 rakaat 3 witir. Setiap malam. Tuan-tuan, apa berlaku kat dia? Satu hari, saat kematian dia. Saat kematian dia, tuan-tuan, dia bangun mengerjakan semayang sunat tahajud 8 rakaat 3 witir. Kemudian dia tidur balik. Dan saat azan subuh, isi dia gerakkan dia, tuan-tuan. Allahu. Saya teringat di muka dia, tuan-tuan. Bila isi dia gerakkan dia, rupanya dia telah balik menemui Allah Rabbul Azzah. Benarlah satu amalan kebaikan yang kita istiqamahkan, maka sebelum kematian kita, kita dibenarkan oleh Allah untuk melakukan pada saat yang terakhir. Itu dia. Tak seronok kan tuan-tuan? Meninggal lepas sembahyang tahajud. Allah. Baik. Dan kita itu padanya orang yang dijamu. Itulah. Dunia ni Allah punya. Yang menjamu kita Allah. Sesungguhnya sabda Nabi SAW, ad-diyafah salasatu ayyam, bermula jamuan itu 3 hari. Maka adalah kita itu pada Allah 3 hari, diyafah 3 hari tetamu. Dan sesungguhnya firman Allah Ta'ala, wallahu alam. Sekat tu je tuan-tuan. Macam mana kita dengan Allah 3 hari ni, macam mana? Pukul 9 dah ni. Hari semalam, hari ni, hari esok. Ketika kita menjaga 3 hari ini, maka kita dalam keredaan Allah. Semalam, hari ini, esok. Jika kita jaga mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah kerana anugerah Allah begitu. Jaga hak semalam, jaga hak hari ini, hak besok dalam kurniaan Allah. Jaga sungguh-sungguh mengikut kehendak Allah dan Rasul. InsyaAllah. Umur berkat, rezeki berkat, hidup berkat, semuanya berkat. Baik. Kita kalau orang mari rumah kita, wajib layan dia 3 hari. Dia nak benda bagi, makan bagi, tidur kena bagi kain kebor, semua kena bagi bantal. Masuk hari keempat, hambat. Dah boleh jadi ni. Hari keempat ni dia nak jadi tuan rumah pula. Dah jadi ni kata, hambat balik lah. Kata, baik. InsyaAllah. Kalau sudut hablum minannah tak boleh lah. Sudut hablum minannah. Sebab ketika sebenarnya semua masalah ni berlaku jika kesemua orang ada ilmu. Ketika tuan rumah ada ilmu dan tetamu juga ada ilmu. Lepas tu kita nak datang rumah orang, kita kena ada ilmu. Kita bagi salam rumah dia 3 kali, dia tak menyaut, kita balik. Jangan gegar pintu pagar. Ini tak, kita jenis orang yang tak ada ilmu. Assalamualaikum sekali, Assalamualaikum 2 kali, Assalamualaikum 3 kali. Dok nyaut, gegar pintu pagar. Gegar. Dok nyaut juga, telefon pula. Jadi kita tak tahu, mungkin pada masa itu dia ada masalah dengan keluarganya. Mungkin dia sedang bergaduh dengan isterinya dalam rumah. Dia tak nak terima kita. Dan sebab itu kita ni kena melalui ilmunya. Kemudian kalau datang rumah orang, jangan lama-lama. Ini adab dia. Jangan tunggu lama. Buat apa dah masak nasi? Lama dah ni, sejam dah ni. Duk tubik lauk. Ada benda makan pun. Maknanya, ini adab dia. Adab kita. Kemudian, ketika kita datang rumah orang, mata kita tak boleh liar. Tengok ni. Beli mana ni? Dia tengok ni. Tak beli mana ni? Ini kain Kaabah ni. Beli mana kain Kaabah ni? Tuan rumah nak. Jadi gaduh tuan rumah nak bercerita dengan kita.
kain Kaabah ni beli 1980, 1990, ada set mana tak tahu jual, dia curi mana tak tahu. Kain Kaabah ni jadi saya beli lah. Ada. Tuan-tuan tengok saya kenapa? Tuan-tuan saya nak tanya, orang boleh kain Kaabah ni boleh mana sebenarnya? Kain Kaabah ni milik hak siapa sebenarnya? Ada betul tak kita beli tu, betul tak agak-agak? Pernah tak mikir benda tu? Agak-agak tuan-tuan pernah mikir tak benda tu? Hak beli dah. Hak beli dah. Hak ni cerita hak beli dah. Tak? Pernah tak kita mikir, hak sebenar-benar kain Kaabah ni milik siapa, hak siapa? Hak orang yang boleh kain Kaabah ni, dia boleh mana? Dia boleh jalan mana? Ada kena tanya. Ada orang mari, dia kata, ustaz, dia kata, ada orang jual ni, dia kata, kalau kita simpan kain Kaabah dalam rumah, insya-Allah pencuri tak masuk. Kan saya suka tuan-tuan. Apa saya suka? Hak jual tu curi dah. Hak jual tu dia curi mana kita tak tahu. Dia ambil mana kita tak tahu. Kalau dia dah curi dah, kita letak dalam rumah, pencuri tak boleh masuk rumah kita. Agak-agak sabar tuan-tuan. Dia seolah-olah gini. Pencuri khabar dengan kita, mu simpan benda ni di rumah, pencuri tak masuk. Ada tak? Ada kita. Agak-agak sabar kita. Lecaya tuan-tuan. Jadi ilmu yang kita terima ni, benda hak kita ni, rasa macam tidak munasabah. Jadi, baik, setakat ini saja dengan tuan-tuan. Pukul 9, akhir kalam. Ini pengakhir. Pengakhir. Tolong doakan Darati Dakwah Center kita. Kita dah nak mulakan asrama tu tak lama lagi. Tolong doa. Bapa saya minta doa tuan-tuan, bila kita dapat siapkan, kita dapat berbuat baik pada ramai orang di sekeliling kita. Itu je. Tuan-tuan pun faham macam mana apa yang saya buat. Saya berpuluh tahun berterlibat dengan sekolah ini. Saya tidak kenakan apa-apa bayaran langsung. Jadi di edisi pun kita akan buat macam tu juga. Seberapa banyak kita boleh buat baik dengan orang, kita akan cuba buat baik. Betul, saya harap sangat tuan-tuan tolong doakan supaya asrama kita ni dapat, asrama pelajar ni dapat disiap, bangunan-bangunan tu dapat disiapkan segera. Tolong doa, tolong doa. Bila siap, kita dapat berbuat baik pada orang umat Islam. Seberapa banyak yang kita mampu buat baik. InsyaAllah tuan-tuan. Tolong doa kita nak mula buat asrama tu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkan dosa kami. Ya Allah, kami ni bodoh, Ya Allah. Tolong pandaikan kami, Ya Allah. Sehingga pandai itu kami dapat mengenal Kau dan kenal diri kami, Ya Rahman Rahimin. Ya Allah, kami ni jahat, Ya Allah. Baikkan kami, Ya Rahman Rahimin. Ya Allah, kami ni jauh dengan Kau. Tolonglah dekatkan kami semula dengan-Mu, Ya Rahman Rahimin. Ya Allah, kami ni lalai. Tolong ingatkan kami, Ya Allah. Ya Allah, kami sakit, Ya Allah. Tolong sihatkan kami, Ya Allah. Ya Allah, kami ada masalah. Tolong selesaikan masalah kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami ni kotor. Bersihkan kami, Ya Allah. Bersihkan kami, Ya Allah. Bersihkan kami, Ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.